Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. وسميتها فريدة الفرائد في علم العقائد. Dan hamba namakan akan dia akan risalah ni. Hamba nama dengan makna hamba menamakan. Wasammaituha dan hamba namakan, hamba menamakan dia kan risalah ni, menamakan faridatal faraidi, akan faridatal faraid. Hal keadaan faridatal faraid tu adalah ia pada bicara ilmu aqaid. Pada bicara ilmu aqaid, ilmu akidah. Itu dia. Orang panggil idafah musamma kepada ismi, idafah ilmi kepada al-aqaid, orang panggil idafah musamma. Ilmu tu satu musamma yang namanya al-aqaid. Itu dia. Habis kata. Wa 'ala Allahi ta'ala a'tamidu. Atau ala takluk pada a'tamidu lek belakang. Dan atas Allah, yakni aku dan aku berpegang atas Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala, yakni jua aku berpegang di atas Allah Ta'ala je. Buat sikit tak apa. Aku berpegang, mana saat ni dah? Dan atas Allah Ta'ala aku berpegang, yakni dan aku berpegang atas Allah Ta'ala jua, yakni atau harap bahawa mengambil guna akan dia oleh orang yang lain. Mengambil guna kita dia ini. Itu dia. Yakni atau harap itu atau aku, kata aku. Yakni aku harap bahawa mengambil guna akan dia oleh orang yang lain. Yakni guna kita dia ini. Itu orang lain ambil kita dia ni pergi guna. Yang kata mengaji dan amal dengannya. Ngaji mengajar patut amal dengan akidah ni. Berpegang dengan akidah ni. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa min fadlihi wa min faidi fadlihi astamidu. Dan daripada lipah kurnianya Allah Ta'ala aku menuntut pertambatan. Pusing kat tu. Dan dia masuk pada aku astamidu.
Dan aku menuntut ti pertambatan, aku menuntut ti pertambahan. Aku minta pertambahan. Aku minta pertambahan daripada kurnia-Nya, kurnia Allah. Minta buat tambah pemberian dia, pemberian Allah kepada dia. Dengan makna ngano? Dengan makna ngano? Buat sikit tak pada kata saat ni. Tak pada kata mana dah? Minta menuntut ti pertambahan. Yakni aku minta Tuhan beri akan pemberian yang banyak hingga limpah. Itu dia. Yakni aku minta Tuhan memberi akan pemberian yang banyak hingga limpah. Hingga limpah. Yakni banyaknya. Itu dia. Bes kata. Apa dah tu? Kata dia bermula ilmu tauhid itu. Bermula ilmu tauhid itu. Khabar. Ialah ibarat tuturan daripada perhimpunan barang. Perhimpunan hukum-hukum. Perhimpunan masalah-masalah. Barang mana? Barang mana? Barang yang diiktimadkan. Yang diberpegangkan akan dia akan barang. Tu. Ilmu tauhid ni ilmu ibarat daripada perhimpunan barang, perhimpunan hukum-hukum dan masalah yang diberpegang akan dia akan barang. Lagi pula barang mana? Yang dibangsakan kepada agama. Tu dia. Benda hak bahasa agama ibarat daripada benda hukum hak kita dah berpegang dengan dia dan juga yang bahasa agama. Agama Islam lah. Lagi pula barang tu yang diambilkan daripada dalilnya, dalil bagi barang. Ambil daripada dalil. Iaitulah kena kepada gapo? Tepat ambil hak kata dalil dia tu, Quran dan hadis. Tu ada tepat ambil. Pada tu dah. Habis tu ilmu usuluddin, ilmu gapo pun dia ada mabadi asyarah dia tu dak ada. Yang gitu dah. Kata kana tak ada weh, tak boleh ngaji weh pasal ni sifat 20 ni. Masa Nabi tak ngaji. Siap? Ni. Orang kata tuduh kat orang. Orang royak kata orang tuduh kat orang. Dia tak tuduh. Ada kata tak ada dalil, tak ada dalil. Tu dia. Ni lah tepatnya dah. Ni payah nak kecek. Lagi pula yang diyakinkan dalil mana yang diyakinkan akan dia akan dalil tu. Dalil tu pula dalil apa yang yakin, dalil yang bahasa qat'i. Dalil tu kena kepada kamu allazi huwal qur'anu. Tu dia. Kena kepada Quran, al-hadis dan ijma' dan qiyas. Ada dalil dia. Apa? Nyingi kata mana kata tak ada dalil. Beringat sikit nak kata gapo-gapo pun deh. Kita kena ada amanah dengan ilmu kita. Jangan duk menyusup, jangan duk kitman. We tetul lalu dah. Kata kok mana. Tu jangan duk susuk puca. We nyata kita kecek tu. Kalau tak panas saya kecek mula, waktu mulai tanya orang panas. Tak panas nak kecek juga. Ni farak ni. Habis suka tu. Boleh kata dia dan bercara ilmu ini ni cara mabadi asyarah dah ni. Dan bercara dan bermula bercara ilmu ini pada zat Allah Ta'ala. Tu dia. Dan bermula bercara bagi ilmu ini, ilmu tauhid ni khabar adalah ia pada zat Allah Ta'ala. Nak cara tu tengok zat tu aku mana tu? Hang hok kata tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Aku mana tu? Kok mana situ? Kok mana situ? Ni tengok taswir dia. Dari sekira-kira kata cara ilmu ini pada zat tu, pada zat Allah Ta'ala, dari sekira-kira barang, sekira-kira sifat yang wajib ia barang baginya, bagi Allah Ta'ala. Kata wajib tu aklan pada akal satu,
Dan barang atas pada kata barang tu. Dan dari sekira-kira barang, dari sekira-kira sifat-sifat yang mustahil iyo barang mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala. Aning lah, bukan nak kena zat, nak kena sifat dia. Tuhan tu ya bersifat dengan sifat lagu mana. Tu lagu tu. Apakah sifat dia kata? Kita kena reti hak tu. Tu dia. Ngaji hak mustahil begini, kita kena ada hak mustahil untuk nak tahu. Bukan nak pergi hak tu. Nampak dah tu dah. Kita tahu hak ni mustahil. Tuhan ada. Lawan dia tak ada. Tak ada Tuhan tu, dak. Tuhan sedia. Sedia. Lawan dia, apa sedia? Baru tu dak. Baru tu dak tu panggil istihalatul mustahil tu. Tak ada baru Tuhan. Wajib. Nampak dah tu dah. Tu dia. Nampak tak? Kerana apa? Barang sifat-sifat yang mustahil ia barang atasnya atas Allah. Barang hak mustahil masuk dalam sifat Tuhan ke tak? Benda hak mustahil masuk dalam sifat Tuhan ke tak? Dia kata dari sekira-kira barang yang wajib bagi Tuhan 20. Hak tu sifat Tuhan. Dan barang yang mustahil atas Tuhan, atas Allah, hak tu 20 juga lawan dia. Tak salah tafsir lah. Nampak tu dah. Mana kata hak 20 tu sifat Tuhan tak? 20 hak mustahil tu sifat Tuhan tak? Hak sifat Tuhan, hak wajib tu je. Nampak tak? Hak 20 hak mustahil lawan bagi hak wajib. Hak tu bukan sifat Tuhan. Hak mustahil tu. Hak jadi sifat mustahil, hak jadi sifat Tuhan, hak mustahil dengan betul ke mana? Istihalah dengan apa mustahil dengan mana istihalatul mustahil. Apa tak? Mustahil, hak mustahil tak ada di Tuhan. Hak tak ada wajib tu. Hak wajib 20 tu sabit dan ada di Tuhan. Hak 20 hak mustahil tu lawan dia tu tak ada. Nampak tak? Dak kali di Tuhan. Gambar tak? Tak ada? Awak sikit tak apa. Tak pada kata mustahil. Yakni istihalatul mustahil. Kerana mustahil itu bukan sifat Tuhan. Tu lagu tu dah. Yakni istihalatul mustahil. Kerana mustahil itu bukan sifat Tuhan. Sifat hak tak ada, bukan sifat dia hak tu. Sifat hak tak ada dan dak di Tuhan. Hak tu bukan hak ada dan sungguh. Sifat apa? Sifat hak wajib. Nampak dah tu dah. Hak sabit sungguh mana? Mustahil dengan mana? Istihalatul mustahil. Di situ tu. Payah dah usuluddin ni payah. Tu dia. Dan barang dan sifat-sifat yang harus ia barang baginya, bagi Allah. Ni orang panggil ilmu akaid, ilmu Tuhan, ilmu tauhid, ilmu yang nak mengesahkan Tuhan. Nak mengesahkan Tuhan kena reti hak ni dulu. Sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus. Hak wajib kita pegang kata sabit dan sungguh. Hak mustahil kita kata tak ada. Hak nak pegang istihalatul mustahil. Yang itulah hak jadi sifat bagi Allah Ta'ala. Dan juga yang harus bagi Allah Ta'ala. Satu-satu ada belaka tu. Dalam tiga-tiga tu ya ada tafsir lagi nak perlah Cuma ke wirti kata sining nak ayat banyak tu je dulu. Lagi kerata insya-Allah. Dan pada segala barak segala rasul demikian juga atau pada kata mana tak ni pada zat Allah Ta'ala. Dan bercara ilmu ini adalah ia, dan bermula bercara ilmu ini adalah ia pada segala rasul. Demikian juga gapo demikian juga, yakni tu dari sekira-kira barang yang wajib baginya dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus baginya tu demikian juga. Tadi dah boleh dah tu. Nak kau je ni. Ada nak cepat apa? Nak tak ibarat molek, pakat-pakat tak dah mesti ibarat molek. Dan pada segala barang yang didatangkan dia oleh Rasul
seperti hari kiamat. Anak bercara juga hak ni pun. Tu dia. Dan pada barang, atas sana lagi, ilmu pada menyatakan pada segala barang. Khabar-khabar. Barang mana yang didatangkan dia kan barang oleh dibawa datang akan dia akan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia barang? Wazalika, segala barang yang didatangkan dia oleh Rasulullah itu adalah ia seperti hari kiamat dan lainnya, lain daripada hari kiamat. Tu dia. Habis kat tu dah. Tapi katakan no, hak sana i'tiqad uluhiyah, i'tiqad tentang risalah dan i'tiqad tentang sam'iyah. Tu baik tiga i'tiqad sini. I'tiqad uluhiyah bersangkut paut dengan Tuhan. Dan juga i'tiqad risalah, hak tu bersangkut paut tentang Rasulullah. Dan juga i'tiqad sam'iyah, dia panggil. I'tiqad yang bahasa sam'iyah. Gapo? Beriman dengan benda-benda hak Nabi tu khabar kepada kita. Daripada gapo? Daripada hari kiamat, syurga neraka gapo semua tu sam'iyah berlaku. Sebab itulah ada setengah-setengah ibarat dia kata kena la ilaha illallah satu titik daripada Muhammadur Rasulullah. Tu dia. Sebab gapo? Sebab la ilaha illallah pun setengah daripada perkara hak Nabi kita raya. Tu dia dah. Jadi dia dah. Tapi tu kalau dalam syarah dia tu sedap lagi lah. Syarah dia gapo umdah gapo dah. Tu sedap lagi tu dah. Kata dia, dan bermula faedah bagi ilmu ini, dan bermula faedah bagi ilmu ini khabar dapat kemenangan dan beruntung. Orang panggil atas tafsir, dapat kemenangan dan beruntung, yakni pada dunia dan akhirat. Dapat kemenangan dan beruntung oleh orang yang mengetahui bagi ilmu ini. Kata dapat beruntung kemenangan, dapat beruntung selama-lamanya. Bes kata. Dan bermula agama itu, penama agama ni. Dan bermula agama itu ibarat tutur daripada perhimpunan segala hukum, segala undang-undang. Hukum mana yang dihantarkan dia kan hukum oleh Allah Ta'ala, dihantar bagi segala hamba Allah Ta'ala. Tu panggil agama. Jalan turut agama, jalan turut undang-undang yang Allah Ta'ala hantar mari kepada hamba dia. Tu dia dah. Habis sekat tu. Hamba mana? Hamba yang mukallaf. Kata dihantar tu di atas lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan jalan mana? Di atas jalan Rasulullah royaknya. Di atas lidah Rasulnya, Rasul bagi Allah. Rasulnya, Rasul bagi Allah. Rasul mana? Yang membawa, yang memberi sampai ia Rasulullah akan mereka itu segala hamba. Tu dia. Memberi sampai kepada kebajikan mana? Yang kekal. Gapo kebajikan yang kekal? Syurga. Tu dia. Syurga. Tu dia. Itulah orang panggil kebaikan yang kekal. Yang tu dah, dia kecek dia tak ada payah apa tu. Nak gitu ya. Ada nak kecek banyak lagi. Berarti situ, bahas situ alhamdulillah. Nak kecek banyak kita tak luar ni. Tu dia. Nak kata isak dah pian. Nak tidur malam ni. Kata dia, dan bermula segala tanda agama itu. Tanda kata agama, bermula segala tanda bagi agama. Agama mana? Tu dia. Mana kata segala tanda agama sama ada pada diri kita ataupun di orang lain umumnya. Ikutlah. Mana kata tanda kata agama dah berapa?
dan bermula segala tanda bagi agama. Empat nawi. Mana dia? Pertama, sah i'tikad. I'tikad hak betul. Sah i'tikad. Tu yang pertamanya, sah i'tikad dia. Tu dia. Kalau i'tikad tak kena, tak sah. Gapo sah i'tikad dia? Yakni i'tikad yang betul dengan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Tu dia panggil sah i'tikad. Iaitu sah i'tikad tu jazam dengan barang yang diiktikadkan dia kan barang. Tu dia diiktikad oleh ahli sunnah yakni wal jamaah. Ku alagan weh. Jazai turut hak tu di atas jalan ni ahli sunnah wal jamaah. Dia jazai, dia putus i'tikad dia turut i'tikad dia dengan putus, dengan kemah, dengan kejak, dengan yakin. Turut jalan ni, turut aliran ahli sunnah wal jamaah. Ni orang panggil i'tikad yang sah. Tu dia. I'tikad lain kita tak tahu tu. Jalan ahli sunnah wal jamaah. Hak ni jalan nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Turun mari kau ni. Itulah jalan ahli sunnah wal jamaah. Tu yang pertama. Kedua, benar kosak. Benar kosak. Tu dia. Benar kosak. Gapo dia benar kosak? Apa nama benar kosak? Iaitu benar kosak ni menunaikan ibadat dengan ikhlas. Ni tanda kata agama. Tu tunaikan ibadat dengan ikhlas. Bukan kata syirik. Dah syirik dah lah. Tu buat syirik dah. Syirik lagu mana? Ibadat kerana Allah kata, ibadat kerana tu kata. Tu dia panggil ada syirik. Syirik khafi yang ada di dalam akidah kita, yang ada dalam ibadat-ibadat kita. Niat kita tak kena. Hak ni lah orang dak rebah sangat ni. Batu hak besar orang tak sepak, orang dak sepak batu hak halah-halah tu. Tunggu hak halah-halah tu. Hak dak rebah sangat buku tu ya tu. Batu besar tunggu besar tak ada pihak tepah. Tu dia dah. Habis sekat tu. Gapo tu? Di tepi dia tu. Aku dua yang kata kerana tu. Qauluhu menunaikan ibadat dengan ikhlas, artinya mengerjakan diakan ibadat serta ikhlas niat bagi Allah Ta'ala, dengan bahawa tiada sekutukan pada ibadat itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa-siapa yang adalah siapa tu yarju, sentiasa haraplah ia liqa'a rabbih, akan jumpa Tuhannya, falyamal, maka hendak buat amalah ia amalan salihah, akan amalan-amalan yang soleh, wala yusyrik, dan jangan syiriklah ia bi ibadati rabbih, dengan ibadat bagi Tuhannya tu ahadan, seorang pun jangan syirik dengan Tuhan. Itu dia. Dan telah ikhtilaf ulama pada barang yang beramal yang mengetahui pada amalnya bagi Allah Ta'ala akan pekerjaan dunia. Ada khilaf. Maka memilihlah oleh Ibnu Abdis Salam dan lainnya, memilih akan bahawa tiada pahala baginya, bagi barang, bagi apa, baginya bagi barang tu sekali-kali. Dan memilih oleh Ghazali bahawasanya dengan iktibar sebab yang membangkitkan kepada amal itu, maka jika adalah yang terlebih banyak yang membangkit tu pekerjaan agama, maka dapat baginya. Maka dapat baginya. Maka dapat baginya. Apa dah tu? Baginya pahala. Dapat dengan qadarnya. Qadar yang membangkit tu. Atau adalah yang terlebih banyaknya pekerjaan dunia, maka tiada pahala baginya. Itu dia. Dan jika bersamaan kedua-duanya, perkara hak bakit pada dunia, bakit pada akhirat, saya gugur kedua-duanya. Dan kalam Ibnu Hajar dalam hasyiah idah dia cenderung kepada
dapat pahala dengan qadar qasak mutlak. Kerana firman Allah Taala, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara." Itu dia dah. Ya, kalau ikhlas sikit boleh sikit. Sebab apa? Hak kebajikan sikit boleh sikit, banyak boleh banyak. Syekh Imam Ghazali dia kata kalau baik banyak holek nun boleh holek nun. Kalau holek ni tak boleh langsung. Dah Ibn Hajar kata dah. Dan niat sikit, ikhlas sikit je ada. Ha, boleh juga sebab hak ikhlas tu baik. Nampak dah tu dah. Boleh kau dah tu. Tengoklah dah. Tu cepat-cepatnya. Kata dia ketiganya menyempurnakan janji. Menyempurnakan janji. Itu dia. Mana? Iaitu menyempurnakan janji itu, mengerjakan segala yang disuruh. Kita berjanji mana dengan Tuhan? Kita biasa berjanji lagu mana? Kita menyempurnakan apa hak yang disuruh oleh Allah. Itulah tanda kata kita biasa berjanji dah dengan Tuhan. Kita menyempurnakan janji, yakni yang kita berjanji di alam zarri. Hak kata alastu bi rabbikum qalu bala. Itu kita berjanji dah dengan Tuhan. Alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ni Tuhan kamu? Qalu, kata mereka itu benih-benih. Bala, ya. Kita berjanji dah tu Tuhan. Kita mengaku dah kata Allah tu Tuhan. Lepas tu kita nak mensempurnakan janji tu. Nampak tak tu dah? Dengan kita kerja apa hak dia Tuhan suruh, tinggal apa hak Tuhan larang. Tu dia panggil mensempurnakan janji sebagai tanda bagi agama. Pak, yang ketiga. Ya ada pak semua. Kata dia mana saat ni? Yang keempat dan keempatnya ketiadaan melampaui baca kena sangkat gitu tak? Sangkat teh tiada melampaui sangkat, tak ada melampaui hak. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Iaitu ketiadaan melampaui tu. Melampaui tu meninggalkan segala yang dilarangkan, yakni oleh Allah Ta'ala. Apa saja hak Tuhan larang, kita kena jangan melampaui. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Itu dia dah. Tu orang yang melampaui hak. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Sebab itulah kita orang yang beriman ni, dia ada sakat teh gigi nak kita tak boleh ada sutuk tak boleh weh gigi tak boleh weh sutuk gigi sutuk weh mana ada garis ada hak boleh gigi sutuk ada garis no gigi kok lain pula tak boleh weh sutuk lain lagi. Tu orang yang ada gapo dia, orang yang ada iman, orang yang ada agama, dia ada garis di dalam gaya hidup dia. Tak sama dengan orang yang tak beragama, agama asing. Tengok, ya gigi semata nya agama belaka, hak larang gapo? Agama belaka. Awak dah tu dah. Alhamdulillah kita ada tanda-tanda agama dah di kita ni. Ingat molek tanda agama ada pak. Tu dia. Tanda agama seseorang ataupun orang lain ada empat. Yang pertama sah etika, turut jalan ahli sunnah. Yang keduanya benar kosak, mana kata ibadat dia ikhlas kepada Allah. Yang ketiganya mensempurnakan janji, gapo? Turut apa hak Tuhan suruh. Hak kita berjanji di akhirat di alam zarri. Yang keempatnya tak ada melampaui hak. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Ni tanda bagi agama seseorang. Kita masuk dalam gelang ni kedak, waktu suluh diri masing-masing. Tu dia dah habis situ. Alhamdulillah. Kata dia dan melengkapi agama itu atas tiga perkara. Tu dia. Dan melengkapi melengkapi tidak melengkapi dah. Dan melengkapi dan mengapa lagi? Tidak. Dan melengkapi agama itu, melengkapi agama tu, kalau tak cukup hak ni, tak ada lagi, tak sempurna lagi agama. Kena melengkapi tiga perkara dalam agama ni. Nampak dah tu dah. Kena apa orang panggil? Melengkapi ni. Tong mi wah. Tong klop klum 3 อย่าง ใช่ไหม ถูกไหม พูดแบบนั้น tu dia. Malu kok orang duk dengar. Dan melengkapi agama itu, melengkapi atas 3 perkara. Iaitu 3 perkara tu kena Islam. So, tang mi Islam.
Yang keduanya dan gapo? Dan iman. Kena iman. Dan ketiganya kena ihsan. Rukun Islam 5. Rukun iman ni. Semula rukun Islam 5 bukan 3. Wak silap kau ramai ngerti. Islam 5 rukun dia. Iman ni rukun dia. Lepas tu kena ihsan buat baik. Ni tu melengkapi agama. Tanda agama 4. Nak melengkapi agama dia kena 3. Iman, Islam, ihsan. Tu dia dah. Sedap kita dia ni. Kata dia bermula Islam itu ialah khabarnya mengikut dan menerima atas tafsir. Bermula Islam itu mengikut dan menerima oleh zahir seseorang mengikut akan barang yang mendatangkan, barang yang bawa datangkan dengan dia dengan barang tu. Menerima mengikut barang yang mendatangkan dengan dia dengan barang mendatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngikut zahir dengan barang hak Nabi kita bawa hari kepada kita. Gapo dia barang bayar daripada segala barang yang diketahui daripada agama dengan daruri. Tu dia. Penama barang bayar daripada segala barang yang diketahui kan dia, yang kita tahu kan dia tu daripada agama diketahui dengan daruri. Kau kena tang setik mula sikit. Dia nak cepat ia lupa, girah belajar, tak ada nak kira. Dia kata bermula Islam itu mengikut dan menerima oleh zahir. Ingat tak? Nampak tak? Oleh zahir bagi seseorang mengikut dan menerima akan barang mana yang mendatangkan, yang membawa datangkan dengan dia dengan barang bawa datang, yakni kepada hamba, kepada kita lah, mendatang oleh dia, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kita terima ngikut hak tu. Nabi mari ayat kita suruh sembahyang mengucap 2 kalimah syahadah, kita mengucap. Kena reti ke apa? Kena reti akidah tu. Tu dia. Kita terima hak tu. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Tu dia panggil apa? Rukun Islam. Hak tu zahir. Habuwe Islam. Nampak dah tu dah. Lepas tu nak sembahyang tak sah, nak puasa tak sah, nak haji tak sah, nak gapo tak sah, mereka kena sakut dengan gapo? Kena sakut dengan fiqh. Ning rukun Islam yang kira-kira dengan fiqh. Nampak tak? Nampak tak? Lepas tu dah rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, tu rukun Islam. Rukun Islam ni dia pergi mari habuai fiqh. Di situ. Nak sembahyang tak sah, nak mengucap tak sah, mereka kena syarat gini. Nak sembahyang tak sah, mereka syarat rukun gini. Nak puasa tak sah, mereka syarat rukun gini. Tu habuai fiqh dia panggil. Fiqh tolong mari bicara hak Islam tu. Dia ada Islam kena faham fiqh. Nak sembahyang kena reti bab sembahyang. Nak puasa kena reti bab puasa. Nak zakat kena reti bab zakat. Siapa dia? Ilmu ke apa? Cara sembahyang, puasa, zakat, haji tu. Ilmu fiqh. Kena cari lah medan fiqh kalau kita nak ada Islam di tubuh kita. Apa tak? Di situ. Itu dia panggil Abu Azhar. Mana dia saat ni? Gapo dia? Barang yang mendatangkan dengan dia oleh Nabi daripada segala barang yang diketahui daripada agama. Diketahui, mafhum mutlak dia. Sebagai diketahui dengan daruri. Sebagai diketahui dengan daruri, dengan latah, dengan terang, dengan nyata. Habis situ. Artinya, gapo dah dengan darurah. Artinya mengetahui dengan darurah tu dengan ketiadaan fikir dan bercara. Tu dia. Dengan tak kena fikir dan bercara. Tak kena fikir tak cara. Ada fikir sikit-sikit je. Kena bercara sikit-sikit je. Nampak dah tu dah.
Orang pakat tahu belaka dah. Tengok semaya wajib. Orang tahu dengan latah. Cak ceng dah. Nampak dah tu dah. Tu lagu tu. Mana barang seperti 2 kalimah syahadah dan sembahyang. Tu. Dan lain-lainnya lah. Lagi tu. Kata dia, dan dikehendaki dengan mengikut dan menerima itu. Khabar dianya. Mengaku lidah. Mengaku dengan barang yang tersebut itu. Mengaku lidah dengan barang yang tersebut tu lah. Tu dia. Penama dengan yang tersebut itu. Mengaku lidah dengan dia dengan barang yang tersebut itu. Tu dia. Penama tu. Mana ni? Tu dia. Yang tersebut itu mana ni? Ada. Tu, 2 kalimah syahadah, semaya, lepas lagi-lagi tu, semaya dan lain-lainnya tu. Puasa, zakat, haji tu. Tu barang yang tersebut. Tu mengaku lidah. Al-iqraru bil lisan. Dan tiada menolakkan dia. Tak erti bahasa Melayu. Dan tiada ingkarkan dia kan barang yang tersebut tu. Tak ingkar, tak menolak. Tu dia. Mana kata kita mengaku hak tu, tak ingkar. Ning lah orang panggil kata dikehendaki dengan mengikut dan terima. Kalulah kita tak mengikut, tak terima, mana kata kita tolak, kita ingkar. Nampak dah tu dah. Tu dia. Berhati-hatilah. Kecil banyak-banyak ni jadi kadang-kadang takut belik tu baik kau lain. Ya belik dah. Tu dia nama nampak kata ayat ni belik ni. Habis nampak kita apa? Habis kat tu. Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun. Tu dia. Royah pada kata mana ni? Royah pada kata menerima dan mengaku tu apa? Menerima dan mengaku dengan barang yang tersebut itu dan tiada menolak. Royah dianya dan jika tiada diamalkan dia kan barang yang tersebut tu. Sekalipun Islam juga dia panggil. Nampak dah tu dah. Terima ke tak? Terima. Ingkar ke tak? Tak. Semaya wajib ke tak? Wajib. Mucak ke tak? Mucak. Semaya wajib ke tak? Wajib. Puasa wajib. Ingkar. Tak boleh ingkar. Aku tak ada ingkar wajib. Faham tak maya? Aku malah. Dia kata. Apa dah tu? Dia panggil Islam dah. Nampak dah tu dah. Dia tak ada ingkar apa. Dia tak buat. Tu malah kerana dia. Saja dia malah. Tu tak ada apa-apa. Dia tanggung dosa. Tapi kupur ke? Dah. Dia panggil Islam situ. Tu dia dah. Habis situ. Satu. Mana seperti meninggal ia akan sembahyang dan umpamonyo selama-lamanya. Mana misal kata tiada amal, seperti meninggal ia seorang tu akan sembahyang dan umpamonyo semaya selama-lamanya meninggal tu. Orang panggil gapo orang tu? Orang panggil Islam juga. Sekadar dia tak ada amal, tapi dia jangan tak. Dia terima ke tak? Dia benar ke tak? Dia terima, dia benar. Dia ingkar ke tak? Tak. Apa Islam dah tu. Nampak dah tu dah. Tu dia. Nak kira kata jadi orang Islam. Nak kata kena seksa lepas seksa ke hak tu. Sah cara lah buku tu. Kita nak cara kata jadi orang Islam. Nampak dah tu dah. We kena tepat mulai dah. Oh Islam pun dia tak mayat teruk. Tak usah kira teruk tak teruk. Tapi Islam kedah. Kita nak cara tuju Islam. Tak ada nak cara tuju teruk tak teruk. Islam. Kalau hak tino kamu baju dakwah tak akal misalnya. Bahkan mesti suka ni, suka poho misalnya. Tak kenai. Jalan. Islam sudahlah. Kita tak biasa temu temu. Islam kedak yang duk gaduh. Habis tu setengah-setengah negeri tu dak. Memang tu lagu tu. Buat siapa peri kejut. Astagfirullahalazim. Puai mesti sikat. Rambut tak ada, dakwah tak ada, tak apa dah. Siapa peri orang pergi kita bakal pergi masjid. Pergi semaya masjid. Dakwah tak ada, mesti sikat kalau orang tino. Kalau dia kata tapi suduh luar pandak, siapa peri pergi maya. Alah Islam. Abang jangan ada suka, jangan ada gaduh. Tu dia. Bak dia mau tak mau buat amal, hak tu harus mau. Hak dia mau nak pilih. Bak ni aku tak mau turut tak mau buat amal ni Tahu kata berdosa. Hak tu harus mau. Tapi nak kata Islam ke tak? Islam.
Betul deh. Dia mau kata, dia mau ada cerita ni sungguh tak tahu. Kok Indo kok nu. Macam tu deh. Bab pakaian tu gak. Tu. Retino apa pakaian sikap gitu gini. Siapa pergi Maya. Kecek pula tahajud harga apa lemah dengar kita. Kamu demo tu gak pak ngaji kecek tahajud harga apa. Tu pakai macam tu je. Tu dia. Tu mau demo, pak demo. Tu tak tahulah tu. Tapi Islam tak ada apa-apa. Tujuk tak ada apa-apa dengan mana ni. Batu berdosa lah, tapi nak kata tak ada apa-apa sini dengan mana kata dia tu jadi orang Islam. Situ habis kata dia dan bermula dia kecek Islam. Iman tak ada lagi, ihsan tak ada lagi. Pakai kecek habis Islam dulu tu. Dan bermula segala rukun Islam itu 5 perkara. Rukun Islam sini orang panggil rukun gapo? Rukun pecah tu bit 2. Kadang-kadang rukun urfi, kadang-kadang rukun hakiki. Rukun Islam orang panggil rukun gapo? Orang panggil rukun orang panggil rukun gapo? Orang panggil rukun urfi, bukan rukun hakiki. Sebab dia boleh tak ada mana-mana. Orang mengucap 2 kalimah syahadah tak maya Islam tak? Islam tak puasa, tak zakat, tak haji. Islam dak. Islam situ. Tu orang panggil rukun urfi. Kalau rukun hakiki tak ada hak mana-mana maka tak jadi orang Islam lah. Kalau rukun hakiki ni dak rukun urfi. Ada mengucap 2 kalimah syahadah je dak. Hak lain 4 lagi tak ada sebut. Islam dak. Islam. Tu dia. Tapi duk adillah bina tahu tadi. Bina di atas kata dia terima ke dak hak Nabi bawa. Dia ingkar ke dak? Dia terima. Terima. Dia ingkar ke dak? Dak. Situ Islam dah. Tapi dia tak buat hak lagi-lagi tu. Hak tu surah dia. Apa dah tu deh. Tapi Islam duk Islam situlah. Tu rukun Islam ada 5 perkara. Rukun apa? Orang panggil rukun urfi. Pertama bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Tu dia. Mana kata asyhadu alla ilaha illallah tu lah. Mengucap 2 kalimah syahadah tu. Habis. Dan bermula ini dan ini rukun ni. Rukun yang pertama ni. Tertentu ia ini rukun ni dengan orang kafir. Orang kafir mana? Yang menghendaki ia menatai kafir, menghendaki akan masuk agama Islam. Tu dia deh. Tu dia. Ni kena betul juga sekali. Adapun kita orang Islam tak apa dah. Tapi we ada juga sekali dalam semua hidup. Tak apa. Patut kita dak kata dalam semaya tu pun dak kata banyak kali dah. Cukup dah dengan hak tu. Pas kita katalah pia lain katiknya. Nampak dah tu deh. Tapi nak kata hak ni kalau orang agama asing, orang kafir yang nak masuk Islam, hak ni dia kena kata. Bagi orang yang kuasa kata, orang tak ada bisu, tak ada apa tu. Kalau hak bisu, isyarat dia. Lagu tu jelah. Syarat bagi nak sah, syarat bagi sah tutur 2 kalimah syahadah, salah satunya dia kena tutur dengan 2 kalimah syahadah. Baru sah nak mengucap 2 kalimah syahadah. Ibn Ruslan dia kata lagu wa nutku bisyahadataini tubira li sihhatil imani mimman qadara daripada mereka yang kuasa nak kecek. Tutur 2 kalimah syahadah jadi syarat bagi nak sah mengucap 2 kalimah syahadah dia bagi mereka yang kuasa nak kecek. Ibn Ruslan dia kata lagu mana wa nutku bisyahadataini tubira li sihhatil imani mimman qadara dalam mata zubat. Mengapalah 1000 je. Tu dia. Mewah. Mata alfiyah 1000 piang. 1002 bait mata alfiyah. Mata zubat 1000 juga. Hak tu 1000 je. Mata zubat pun 1000 je. 2000 je. Tu dia. Lepas minggu tak cukup 2000 kita dok akal kalau duit. Nampak dah tu dah. 2000 tak cukup lepas dok akal. Faham mata zubat mata alfiyah ni pih baru 2200. Faham dah. Dok akal kena fak dah. Ingat habis dah alfiyah fak dah. Tak apa alhamdulillah. Piang mata zubat ingat habis dah. Ingat habis tak apa. Nak ingat habis lagu tu lah.
Tapi kena usaha lagi weh. Kena ingat ada. Lama ingat habis. Ramah ngerti. Tak boleh buat kerja juga dah ingat habis. Nak-naknya ingat ada. Tak apa boleh buat kerja. Habis sekat tu dah. Itu yang pertama. Kedua, mendirikan sembahyang yang 5 waktu. Mengerjakan sembahyang yang 5 waktu. Ni rukun yang kedua. Tu dia. Lagu mana? Kita ngaji dah dalam Munyatul Musalli, nak bila kata orang tu kerja sembahyang, orang tu mendirikan sembahyang, buat cukup rukun, cukup syarat. Nak erti dia, kena turun dalam medan fiqh. Mengucap 2 kalimah syahadat dia ada, nak turun dalam medan fiqh. Sembahyang, nak turun dalam medan fiqh. Sini bila bab akidah, bila jangan ingkar. Tu bab akidah. Habu Islam ini. Tu dia. Yang ketiga memberi zakat. Zakat fitrah lah, zakat harta lah kalau kita kaya. Kita kaya dah puluh juta-juta duit. Tak ruak pun nama banyak-banyak hak orang tu. Zakat. Fakir miskin ke apa bui. Tu dia. Habis mengeluarkan zakat. Lepas tu nak tahu kata zakat banyak mana kena bui. Zakat emas ke zakat harta, zakat nego apa kena bui, zakat fitrah kena bui pasal mana? Kena turun dalam medan fiqh lakar tu. Dan keempat, puas bulan Ramadan. Puasa jangan baca puas. Ni dia puas yung lewat berat nah. Puasa. Tu dia. Puasa bulan Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Ni hak kita dak puasa ni. Nak sah puasa lagu mana, nak sempurna puasa lagu mana. Tu dia cara nak buka puasa pergi mana, nak makan sahur pergi mana, masak habis pergi mana. Kena tolong dengan gapo hak tu? Kena tolong dengan fiqh. Dan kelimanya haji akan Baitillah bagi mereka yang kuasa kepada Baitillah, kuasa akan jalan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dia deh. Habis alhamdulillah bermula iman itu. Dan habislah habis Islam habuai bagi anggota zahir gitu gong dalam medan fiqh. Tu habuai Islam. Bermula iman itu dan bermula makna iman itu membenar oleh hati. Tu dia. Membenar oleh hati seorang mukallaf itulah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenar pada tiap-tiap sesuatu yang mendatang, yang bawa datang ia Nabi. Tu dia. Dengan tiap-tiap sesuatu tu. Tu dia. Kita kena benar berlaku. Hak Nabi rakyat kata mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap. Hak ni hak Nabi rakyat. Ngerti ni? Hari kiamat. Gini. Beriman dengan Allah. Nak beriman dengan Allah lagu mana? Gini. Nabi dia ayat gini. Allah gini. Cara dia nya. Beriman dengan Rasul lagu ni. Semua tu masuk dalam akidah hak pesing sam'iyah. Nampak tak? Tu dia. Di situ. Gapo dia tiap-tiap sesuatu tu? Bayar. Daripada barang yang maklum, daripada ugamu. Maklum ketahui dengan darurah. Tu dia. Dengan tiada kandak kepada fikir tilik yang sangat. Tak payah dah tu dah. Habis kat tu. Ketiga dia kata lagu mana? Tepi lek bawah tu. Qauluhu barang yang maklum daripada ugamu, kata dia, artinya barang yang diketahui daripada segala dalil ugamu sebagai pengetahuan yang masyhur antara segala ahli ugamu. Hingga menyeru dengan darur, hingga menyerupai dengan darurah, artinya ketiadaan fikir tirik dan cara. Intaha muallif, seolah kata begitu. Benar ada dalil, tapi pakak tahu belaka gitu siapa orang agama asing kata orang Islam ia berpegang kata kena Allah tu hai dia, ia berpegang lagu tu. Ia tak tahu kata dia tu pun Allah juga tu hai dia. Apa dah tu dah. Islam wajib semaya tu. Tu dia. Tu orang asing pun tahu yalah dah tu. Dan dikehendaki dengan membenar itu mengikut oleh hati dan menerima oleh hati, menerima mengikut akan barang yang tersebut itulah. Apa nama barang yang tersebut tu? Mana barang yang tersebut? Cari.
Barang yang tersebut kena kepada gapo barang yang tersebut? Barang yang maklum daripada agama dengan darurah tu. Tu dia panggil barang yang tersebut. Dah awak tu. Tak ada apa-apa dah tu. Habis kat tu. Tu dia. Bagi hak Nabi mendatang ni, dia tu baik luah dah lah. Bagi hak Nabi mendatang ni, dia tu baik dengan betul ke mana? Dia tu baik betul ke hadis. Hadis kadang-kadang hadis qauli dengan cara Nabi kita royak. Kadang-kadang hadis fi'li hak Nabi buat. Kadang-kadang hak pasien dia. Nabi duk dia suku. Dia pecah rubik waktu buat dah. Semua tu kita boleh nak beriman dengan benda-benda tu. Tu dia. Mana kata dengan jalan Nabi royak pun tak apa, dengan cara Nabi buat pun tak apa, dan juga cara takrir dia mengaku. Dia mengaku. Tak apa juga. Habis cakap tu. Tak payah. Tu dia. Tiada semata-mata mengetahui benar Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ketiadaan mengikut dan menerima, bukan makna gitu. Tiada yakni tiada kehendak tiada dikehendaki dengan membenar itu. Tiada yakni tiada menghendaki dengan membenar itu semata-mata mengetahui benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata tahu kata Nabi itu benar. Nabi benar, benar. Tahu lagu tu ya. Dengan serta ketiadaan mengikut dan menerima. Bukan lagu tu. Kenapa tak? Kita kena tahu, kena benar kata benda yang Nabi buat hari, serta dengan kita mengikut dan turut apa yang Tuhan buat hari. Tu dia panggil iman. Membenar hati akan Nabi pada tiap-tiap sesuatu hak Nabi kita buat hari. Benar, kita terima di hati kita. Bukan kata murak dengan kata benar ni semata-mata tahu kata Nabi tu benar. Dengan hati kita tu tak turut, tak beriman turut tu. Bukan makna gitu. Nampak tak? Tu dia. Boleh dah? Tu dia. Habis kat tu. Kena kecap molek payah. Tu dah. Dengan serta mana ni? Tiada yakni tiada dikehendaki dengan membenar itu. Semata-mata mengetahui benar Nabi, semata-mata tahu kata Nabi itu benar, Nabi itu benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar, serta tiada mengikut, serta ketiadaan mengikut dan menerima. Bukan makna lagu tu. Habis sekat tu. Boleh dah. Tu dia. Kata dia pia musannah lah. Kata dia musannah lah. Maka tiada dihukumkan dengan iman kebanyakan daripada segala kafir yang mengetahui mereka itu kafir, bahwasanya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul yang sebenar. Maka tafriq. Maka tu pakai maka tafriq dah. Kata dia, maka tiada dihukumkan dengan iman, yakni dengan beriman. Maka tiada dihukumkan dengan iman, dengan beriman kebanyakan, yakni akan kebanyakan daripada segala kafir. Segala kafir mana? Yang mengetahui mereka itu segala kafir, mengetahui akan bahwasanya bahwasanya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu nabi, yakni jadi nabi dan rasul, nabi rasul yang sebenar. Orang semasa nabi itu, dia tahu kata nabi, dia tahu kata rasul, dia tahu nabi yang sebenar tu, tapi dia tak beriman. Orang ni tak jadi kata orang tu beriman. Orang masa kita lah ni pun melana, nampak tak? Orang kafir-kafir tu, dia tahu tak kata nabi jadi rasul, dia tahu tak kata Allah jadi Tuhan, dia tahu, tapi dia benar ke tak? Tak. Hak tu tak jadi Islam, tak jadi beriman orang tu. Tu lagu tu dah. Kerana apa tu kata tiada dihukum? Kerana ketiadaan mengikut oleh hati mereka itu segala kafir, dan ketiadaan menerima. Atas pada kata ketiadaan tu. Kerana ketiadaan menerima hati mereka itu tu.
akan demikian itu. Itu dia. Akan demikian itu. Demikian mana? Akan demikian itu tu boleh tak dua demikian itu, demikian kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul. Boleh, ataupun demikian itu barang yang maklum daripada agama. Apa? Itu dia. Habis situ. Boleh dah? Boleh lah tu. Okey. Kata dia habis. Dan bermula segala rukun iman itu. Hak ni rukun hakiki ni. Dan bermula segala rukun iman itu 6 perkara. Rukun iman ni 6 perkara. Dan bermula rukun iman itu 6 perkara. Pertama, beriman. Artinya, arti beriman tu percaya dengan Allah. Bercahaya dengan Allah. Dengan makna tu kita nak beriman dengan Allah. Kita nak beriman dengan Allah tu kita nak beriman dengan lagu mana? Yakni dengan keadaan Allah Ta'ala itu ada, sedia, kekal ila akhirih. Tu cara kita nak beriman dengan Allah. Kita kena beriman dengan Allah Bakat beriman dengan Allah belaka Pas nak beriman agama dengan Allah. Nak beriman agama dengan Allah. Yakni beriman dengan apa? Beriman dengan keadaan Allah Ta'ala itu yang ada, yang sedia, yang kekal hingga akhir. Bila lagi? Nampak dah tu dah. Tu cara kita nak beriman dengan Allah. Satu. Kedua, beriman dengan malaikatnya. Malaikat bagi Allah. Tu dia. Lagu mana nak beriman dengan malaikat? Yakni dengan bahawa ada satu bahasa, satu bagai makhluk Allah Ta'ala dipanggilkan malaikat. Ataupun dinamakan malaikat. Tu cara kita nak beriman dengan malaikat. Yakni dengan bahawa ada satu bagai daripada makhluk Allah Ta'ala dipanggilkan malaikat. Maka malaikat itu banyak. Tidak boleh tahu malaikat itu banyak mana? Malaikat Allah Ta'ala. Tu dia. Tu etikad begitu. Etikad kata satu makhluk Allah hak nama malaikat. Ada dok ibadat kepada Allah. Ada dok patuh kepada Allah. Wal malaikatu kulluhum la ya'sunallaha ma amarahum. Dalam mata perisai tu tak? Kita cuba tengok dalam perisai bagi mukallaf. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tu ada situ dah. Ni cara kita nak beriman. Jangan dok etikad kata malaikat tu anak tino bagi Allah. Tu sudah. Orang kafir etikad kata kena. Etikad kata malaikat itu anak tino bagi Allah. Wa ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inasa. Tu orang kafir yang etikad lagu tu. Wa ja'alu dengan mana etikadu. Wa ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahman. Menjadilah oleh mereka itu. Tu dia. Tu dia. Menjadilah oleh mereka itu waja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahman. Menjadilah oleh mereka itu, i'tikadlah oleh mereka itu orang kafir akan malaikat yang malaikat tu hamba Allah. Ia menjadi i'tikad kata kena. Tu dia. Inasan anak tino bagi Allah. Tu dia dah. Boleh dah. Tu dia. Habis ninglah nak ayat kata bahasa dia tu banyak lagi kalau kita turun dalam medan dia. Kitab Faridatul Faraid bagi Syekh Ahmad Ning. Kalau kita turun wilayah dia dah jauh lagi, dalam lagi nak bercara. Tapi dengan bentuk kedarah ginilah satu hal lebih kurang dah. Beginilah satu hal lebih kurang. Tu dia. Apa dah tu?
Itu dia. Ketiga, beriman dengan segala kitabnya, kitab Allah. Beriman dengan kitab. Kitab yang Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi kita dan Nabi-Nabi yang dulu-dulu lagi. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Agi Ibrahim, Nabi Musa. Banyak lagi lah kitab-kitab. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu dia. Tuhan buat turun Quran pada malam Lailatul Qadar. Ni. Beriman dengan kita. Keempat, beriman dengan segala rasulnya, rasul bagi Allah. Nak beriman dengan rasul lagu mana? Beriman dengan bahawa keadaan mereka itu bersifat dengan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu dia. Beh itu. Dia mau tanya siapa dia tahu ratik apa dah baca kitab gapo ni. Dia mau tanya Faridatul Faraid, Syekh Ahmad Al-Fatani kita ni. Tu satu, mana empat, satu mata. Kelima, beriman dengan hari kesudahan, beriman dengan hari kiamat. Tu. Keenam, beriman dengan qadarnya, qadar Allah. Baiknya baik qadar dan jahatnya jahat qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Tu lagu tu deh. Ni payah lah. Tu dia. Kata dia artinya, arti gapo? Artinya, arti qadar. Qadar baik, qadar jahat. Bahawasanya segala perkara, semua perkara sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat. Hasil dan berlaku ia segala perkara tu dengan berlaku hasil dengan perbuatan Allah Ta'ala. Hasil dan berlaku tu atas muafakat kehendaknya Allah Ta'ala pada sedia kala. Sini nyata bagi kita kata dia nak tolak perkataan Mu'tazilah. Itu dia dah. Mu'tazilah dah. Baik jahat, Tuhan kehendak tak kehendak habis dia kata atas muafakat iradat, atas muafakat kehendaknya kehendak Allah Taala. Tu. Di atas muafakat kehendaknya. Baik jahat semua segala perkara. Segala perkara tu pada qada dan qadar Allah Ta'ala berlaku. Yang ni bahawa sekalian perkara itu umum takmin sikit. Sama ada elok segala perkara tu. Apa hak elok? Taat. Atau keji. Atau ada elok. Seperti maksiat. Hasil dan berlaku ia segala perkara tu. Hasil dan berlaku dengan perbuatan Allah Ta'ala berlaku. Hasil atas muafakat. Di atas selorong. Atas muafakat. Di atas muafakat. Tidak muafakat tu dia. Di atas muafakat, di atas selorong kehendaknya kehendak Allah Taala. Tu dia. Kehendaknya kehendak Allah Taala. Sini dia panggil qada. Tu dia. Hak tadi mana segala perkara tu mari baik jahat mari dia Tuhan berlaku. Tu dia panggil qadar. Di atas muafakat kehendaknya, kehendak Allah. Kehendak Allah tu mana? Qada tu baik. Ada qada mu'allaq, ada qada mubram. Nampak dah tu dia. We nampak 7 qadar, 7 qada, 7 mana? Qada dan qadar Allah Ta'ala. Mana kata 7 qadar, semua perkara tu Allah Ta'ala lah yang mempelakukan. Semua Allah Ta'ala pelakukan. Hak tu dia panggil qadar Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala berlaku. Lepas tu, bila qadar Allah Ta'ala lagu tu, boleh berlaku benda lagu tu di atas muafakat kehendaknya, di atas muafakat iradat dia. Iradat nak ke mana? Tu orang panggil qada Allah Taala. Nak berlaku sungguh. Qada ke apa? Qada muallaq, qada mubram. Macam sebut situ pula. Qada muallaq, qada yang ditaklikkan. Dengan kita boleh kita doa, kita gapo Tuhan kenyak. Qada muallaq. Ada qada mubram, qada yang diluluskan. Hak ni tak boleh lah. Nampak dah tu dia. Tu pecah tu baik dua. Sini nyatalah kata ayah lah.
dia. Sini nak tulis sikit dah. Untuk nawi tu be perbezaan di antara qadar dan qada. Ya duk mana? Qadar ya duk mana? Qada ya duk mana? Nak tulis sikit situ. Tak pada kata qadar tu. Maka qadar itu kena kepada ta'alluq qudrat tanjizi hadis. Semula kali lagi. Maka qadar itu kena kepada ta'alluq qudrat tanjizi hadis. Yakni diri Tuhan buat beri orang itu baik atau jahat. Tu. Diri Tuhan buat orang tu jadi baik ataupun orang tu jadi jahat. Tu dia panggil ta'alluq qudrat tanjizi hadis. Tuhan peluluh orang ni jadi baik. Tuhan peluluh orang ni jadi jahat. Tu dia panggil takdir Allah Taala. Nampak dah tu dah. Tuhan nak takdir lagu tu. Nak buat jadi orang ni jadi baik, orang ni jadi jahat tu di atas muafakat iradah. Nak jadi baik tu, nak tu bila? Nak tu bila? Tu. Hak tu kehendak tu. Nak tu bila? Hak tu dia panggil qada. Nampak dah tu dah. Tu. Hak tu nak pakai ta'alluq gapo situ. Ta'alluq iradah nama. Tanjizi hadis ke apa nama ni koding tu. Tapi we nampak sini dulu. Dia tuju qadar ni diri Tuhan buat orang tu jadi baik. Ataupun diri Tuhan buat orang ni jadi jahat. Ngapa ta'alluq qudrat tanjizi hadis. Hak luluh selalu. Nampak dah tu dah. Luluh yang baru ni selalu jadi baik gini dia ni. Jadi baik. Jadi tak baik ni, tak baik ni. Tu. Tu situ. Situlah orang panggil ta'alluq qudrat tanjizi hadis, orang panggil tuju qadar. Yang tu situ. Nama kecil banyak dah. Adapun qada, qada. Kau sana ni di atas muafakat iradah. Iradah ni orang panggil qada ni. Tu dia. Adapun qada khilaf ulama. Kata setengah ulama kena kepada ta'alluq iradah tanjizi qading. Sekali lagi, adapun qada khilaf ulama. Kata setengah ulama ataupun kata setengah mereka itu kena kepada ta'alluq iradah tanjizi qading. Ta'alluq iradah tanjizi qading. Tuhan peluluh sedia kalau dah kata orang ni nak jadi baik. Luluh sedia kalau dah kata orang ni nak jadi jahat. Nampak tak? Tu dia. Tuhan peluluh sedia kalau dah yang ni akan mati. Dia panggil qada mu'allaq, qada mubram. Bila? Hari tu mati orang tu. Tu. Tu ibarat daripada ta'alluq iradah tanjizi qading. Dengan makna gana? Yakni hubung. Tuhan taksis sedia kala nak beri kita baik. Tu dia. Atau jahat. Tu dia. Yakni Tuhan taksis, Tuhan menentu sedia kala dah nak beri kita itu baik ataupun jahat. Tu dia panggil ta'alluq iradah tanjizi qading. Dan kata setengah ulama ataupun dan kata setengah mereka itu ulama, moga khilaf kata. Qada ni dan kata setengah ulama kena kepada ta'alluq ilmu tanjizi qading. Ada khilaf itu. Qada ni kata setengah ulama ta'alluq iradah tanjizi qading. Kata setengah ulama kena kepada ta'alluq ilmu yang tanjizi qading. Tuhan tahu sedia kalau dah kata kena. Luluh sedia kalau dah, tahu dah sedia kalau kata orang tu akan jadi baik, orang tu akan jadi jahat. Ada khilaf ulama situ. Nampak dah tu dah. Dengan makna kena kepada ta'alluq ilmu yang tanjizi qading. Yakni Tuhan tahu sedia kalau dah kata kita itu jadi baik
ataupun jahat. Masalah. Itu dia. Lebih situ. Tu tepat duk bagi qada, tepat duk bagi qadar. Beza we kena tak apa. Hak ni setengah daripada benda yang wajib di atas kita kena beriman. Dengan kerana masuk dalam rukun iman. Orang panggil rukun ke apa? Rukun yang hakiki. Lupuk hak mana-mana orang ni tak panggil orang yang beriman dah. Tu dia. Boleh dah. Qada ni maklum dah. Qada ya pecah terbalik dua, ada qada muallaq, ada qada mubram. Qada muallaq tu qada yang digantung dengan sesuatu benda. Ikutlah dengan doa ke, dengan sedekah ke, dengan gapo ke. Tu dia panggil qada muallaq. Makna kata tak siapa pria boleh alih kenyak. Dia panggil qada muallaq. Adapun qada mubram, qada yang tidak digantung dengan sesuatu. Siapa pria apa? Berlaku. Tu dia dah. Habis sekat tu. Berlaku sengerti tu. Nyata dah. Letih juga cara dia tu. Bak baik jahat, waktu kita nanti kecek di tempat dia. Ia ada ni berkaitan dengan perkataan Mu'tazilah dok khilaf. Kalau kita kecek sini jadi 2 kali. Dia mau kata kecek 2 kali molek. Iza takarrara tahaqqaqa. Kita tak gerak. Tu kita pun kita tekak ni. Tu dia dah. Habis kat Tuhan nanti kita kecek tempat dia dah. Tempat hak nampak itu sikit tu, kita korek sikit. Tempat hak tak ada gapo tu kita pergi. Tu dia. Kata dia bermula ihsan. Habis dah tu iman sudah, Islam sudah, ihsan pula. Bermula ihsan itu berbuat baik. Buat baik. Lagu mana berbuat baik? Ihsan. Wa zalikal ihsanu, bermula demikian itu ihsan ataupun bermula demikian itu buat baik ni. Musawwarun dibuat rupakan akan dia dengan bahawa ikhlas oleh seseorang, ikhlas pada segala taatnya, taat seseorang. Tu dia. Ikhlas yakni kepada Allah. Ataupun kepada Allah ataupun akan Allah Ta'ala. Ikhlas cuci hati semata-mata kerana Allah, bukan kerana lain tak. Dan iaitu itu baik dan dah. Masa kita duduk ngaji itu tok guru baca situ. Dan iaitu dak agak cara dia. Tu dia cara dah. Pandai-pandai ya lila-lila tok guru tak mahu mengatuk. Dia tak baca dan, dia baca dan bermula. Tu dia. Kena piang. Wak atik piang dan kena dia tu baca dan. Pengajian hong an lan izan kai. Aduh. An lan izan kai dak. Dia baca an lan izan kai. Tu dia. Nak kena pun asal kena benda. Kata dia, dan bermula iaitu berbuat baik, beribadat oleh kita akan Allah Ta'ala. Kita ibadat akan Allah Ta'ala, padahal seolah-olah kita ni melihat akan dia, akan Allah Ta'ala. Wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu. Itu dia. Wa'bud rabbaka, ibadatlah oleh engkau akan Tuhan engkau, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau nampak dia. Itu dia. Seolah-olah kata kita nampak Tuhan, duk depan Tuhan, duk klik depan kita misalnya. Jadi orang lagu tu kecek je tu. Tu dia. Supaya kita buat satu-satu kerja lah dah. Dia mau suruh buat. Duduk buat. Kita nak buat lagu mana? Buat molek. Dia mau duk ku depan kita dah. Nak nampak dengan mata hati kata kita duk depan Tuhan lalah. Dah duk depan Tuhan bila kita ibadat kepada Allah. Tu dia, bukan kerana tu kerana ning dah. Ning kita semaya tapi duk rata. Tu dia dah. Habis duk ingat apa? Ingat hudai besar. Aduh misalnya mingkung ya wa. Khơi kinh weh. Mấy khơi. Allah. Packing. Dia packing. Dia ingat dia tu. Maka tiada patut dan kita nampak kita ibadat kata kita duduk depan tu hadah ke, maka tiada patut yakni bagi kita, maka tiada patut bagi kita ni bahawa berpaling oleh kita, berpaling hati
kepada yang lainnya, lain daripada Allah, berpaling dengan batin atau zahir. Tu dia dah. Tak patutlah batin kita nak paling pergi kepada lain. Duk ibadat Tuhan, tapi hati kita duk lain. Tu makna kata kita berpaling dengan batin kita daripada Allah Taala dah. Berpaling kepada yang lain, berpaling dengan hati, berpaling dengan batin kita atau zahir kita. Padahal mengetahui kita dan padahal mengetahui oleh kita, akan bahawasa Allah Ta'ala itu melihatkan kita. Tu dia, yakni akan melihatkan kita akan mengerjakan ibadat. Tu dia. Kita tahu kata Tuhan duk tengok kita, tapi kita tu hati paling duk kok lain. Oh, berat hati aku ni. Tu dia dia. Hak ni berat. Tu dia dia. Habis kat tu. Tu makna berbuat baik. Bermakna kata kita buat amal ibadat dengan ikhlas lah. Ibadat dengan winafak kata Tuhan itulah duk tengok kita. Kita duk depan dia. Tu baru nak jadi molek. Lepas tu hati kita jangan duk paling gig lain. Zahir pun jangan paling, batin pun jangan duk paling. Duk hadap Tuhan semata-mata. Padahal kita tu tahu kata kita duk depan Tuhan, tapi nya paling lagi. Tu nak kata beratnya kita, teruknya kita dalam ibadat. Sekiranya kita tu tak betul dengan hak dia kandap di sini. Tu dia. Habis cerita. Maka malu kita pada ketika itu. Lagi dah. Dia paling juga orang lain, maka malulah oleh kita pada ketika itu. Ketika mana weh? Maka malulah oleh kita pada ketika itu. Ketika mana? Cari dulu domain duk mana ni? Pada ketika itu. Ketika mana? Mana dah? Tengok Ustaz. Pada ketika itu, ketika mengetahui oleh kita bahawasanya Allah Ta'ala itu melihatkan kita, malu kita Tuhan. Pada kita doa amal ibadat Tuhan, dalam hati kita tahu kata kita duduk depan Tuhan, tetapi kita paling kot lain juga. Tu beratlah biasa ni. Tu dia deh. Ke dunia kita malu sangat. Tapi ke Tuhan kita tak malu. Kita duduk depan Tuhan, tapi deraka kepada Tuhan. Tuhan duk tengok kita. Nyata-nyata depan kita dah. Duk deraka kepada Tuhan. Tapi kepada makhluk kita malu. Allah yang hamba bocak riak. Tu dia. Tu dia. Mana? Mana saat ni? Bapa Cik Ria dia kata kan? Dia kata, adakah anak jatuh zina depan pok? Adakah anak tino berani zina depan mok? Tak. Kena malu. Tu dia. Mana kata zina buat perbuatan jahat. Dia tak buat depan pok dia tak buat depan mok dia. Kerana apa malu? Kita pun kita duduk depan Tuhan, kalau takut Tuhan, malu ke Tuhan sungguh. Duduk, dia tak buat mata dah. Nak tak online. Tu dia dah. Mana kata maka malulah kita pada ketika itu. Pada ketika mana? Pada ketika mengetahui kita bahawa kita tu depan Allah, ataupun bahawa berpaling kita kepada yang lain dengan batin ataupun zahir, padahal kita tahu. Situ pun tak apa. Mana domain nak ni? Buat sikit tak pada kata ketika itu, maka lazimlah kita. Buat sikit. Maka lazimlah kita. Maka lazimlah malu kita pada ketika itu. Oleh itu beringatlah kita daripada demikian itu. Itu dia. Oleh itu beringatlah kita daripada demikian itu. Itu dia. Dia mau tak berpaling. Oleh agak domai tu. Rayak-rayak atik domai-domai ke apa tu. Ibarat domai duduk dalam bilik chat kita ni, hatta-hatta mari katik, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Kadang-kadang tu masa duduk mengaji tu dia terlucuk juga domai. Ada yang duduk biasa ngaji dah, kita semua ni biasa duduk ngaji dah tu, ada domai-domai tu, tolong-tolong hatta chat masuk katik dalam ni. Semua kita berkongsi
berkongsi dalam majlis ilmu semacam ni. Jangan duduk dengar saja. Tu dia. Hatta masuk hati. Gitu deh. Terima kasih. Habis kat tu. Boleh setengah jam lagi. Masa kering dekat dah. Masa derah tingkak lah ni. Gini. Mula-mula itu tinggal sikit. Maka malulah kita pada ketika itu, ketika mengetahui bahawa Allah Ta'ala melihat kita, ataupun pada ketika itu, ketika mana ketika berpaling kita kepada yang lain tu. Malu kita akan bahawa lalai kita di dalam ibadatnya. Ibadat akan Allah. Nyo tu boleh tak belaka tu. Ibadatnya, ibadat oleh kita. Ataupun oleh hamba. Ataupun di dalam ibadatnya, ibadat akan Allah. Boleh tak situ dah. Tu malu. Kata dia, dan bermula ihsan ini syarat bagi kesempurnaan Islam dan iman. Gitu. Nak sempurna iman, nak sempurna Islam habuai zahir. Apa tu? Fiqh. Islam apa iman? Atau habuai batin, ba akidah. Tu ba akidah kita. Ba akidah kita. Ni usuluddin cara. Ba fiqh hak nu. Ba fiqh Islam. Fiqh cara. Ba akidah hak ni. Iman fiqh. Apa nama ni? Akidah. Usuluddin cara. Nak i'tikad dengan Tuhan, lagu mana? I'tikad dengan Rasul, lagu mana? Kena Rasul, kena Tuhan, kena malaikat, kena gapo-gapo tu akidah cara. Tu dia. Dia kata, dan bermula ihsan ini ialah syarat bagi kesempurnaan Islam dan iman. Tu dia. Tu dia syarat bagi nak sempurna iman dan juga nak sempurna bagi Islam seseorang tu. Dia kata lagu tu. Bila ada hak ni dah, so patutlah dia nak dapat balasan daripada Allah yang iaitulah syurga Allah Taala. Tafriq dia ni. Maka tiada sempurna oleh kedua-duanya iman dan Islam melainkan dengan dia dengan ihsan. Tu dia dah. Tu dia. Gapo dia tu? Melainkan dengan dia. Maka, balik dah. Hubung. Melainkan dengan dia dengan ihsan. Lepas tu dah sikit. Maka dengan dialah diharap kita dapat kurnia Tuhan yang dijanjikan dengan beri pahala. Tu dia dah. Maka dengan dialah dengan ihsan tu diharapkan kita dapat kurnia Tuhan yang dijanjikan dengan beri pahala. Ni tak ada hak ni, tak ada ihsan, semaya banyak mana pun tak ada pahala. Kerana tak ada ikhlas. Nampak dah tu dah. Tu kot tu. Habis kata. Kata dia, bermula permulaan barang yang wajib. Bermula permulaan barang yang wajib. Permulaan dengan mana perdu, dengan mana perdu, hummi, pokok yang penting sekali, asas. Itu buat apa? Tidak tu dah. Bermula permulaan hak mula-mula sekali barang yang wajib pada syarak, wajib atas tiap-tiap mukallaf itu, iaitu mukallaf tu orang yang akilun yang berakal, lagi balighun yang balik. Takmin laki-laki, takmin bagi orang akilun balighun, sama ada laki-laki atau perempuan itu. Bermula permulaan barang yang wajib qobah, bahawa mengenal iyo tiap-tiap mukallaf akan Allah Taala. Dia kena Allah Taala. Dengan makna gano mengenalkan Allah Ta'ala. Aku satu tepi.
Qauluhu mengenal ia akan Allah Ta'ala, artinya kerana bahawasa mengenalkan dia kan Allah itu tempat hantaran segala perkara yang ditutupi daripada hamba. Maka tiada sah sesuatu yang wajib dan yang sunat melainkan kemudian daripada mengenal dia Allah Subhanahu wa taala. Ibadat semua tak sah kalau tak kenal Tuhan. Nak ibadat wipia tak kenal Tuhan. Tu dia dah. Kerja nak buka gaji dia pia, muka tak tahu kata kerja pia. Wah, gitu. Apa pun ya? Ambil gajaran mana? Ambil balasan mana? Tak tahu kata nak ambil mana. Muka tak tahu kata Tuhan tu siapa dia. Kena kenal Tuhan dulu. Satu. Tu dia. Gapo dia mengenal ia akan Allah, artinya mengetahuikan segala hukum sifatnya, segala hukum sifat Allah Ta'ala. Bukan suruh kenal Tuhan, zat Tuhan balah mana duk situ. Oh, dia benda ada Tuhan ada kedak ada. Dia ada nak pergi duk mana, melainkan kena bertepaklah dia benda ada. Siap buat lagu tu. Tu dia dah. Beraning lah dia mau kecek lagu tu dah. Tengok dalam muka alam ni mana benda ada kedak benda ada. Tak terima akal nak kata tak bertepak. Pas Tuhan ada kedak? Ada. Dia Tuhan ada, Tuhan nak bertepak. Siap buat lagu tu. Tu dia dah. Tengok tu. Duk semabur tu, duk bertukar lagi tu. Mana saat ni? Cari dulu. Artinya arti mengenal ia akan Allah Ta'ala tu mengetahui ia seorang akan segala hukum sifatnya, hukum sifat Allah dan segala hukum ketuhanannya, ketuhanan Allah. Kena tahu hot tu. Tu dia. Kena tahu hukum sifat dia, hukum ketuhanan lagu mana. Barulah boleh. Tu dia. Hukum sifat balah mana? Wajib gini. Mengetahui segala hukum sifat dia. Buat sikit mengetahui segala hukum sifatnya, sifat Allah. Iaitulah kena kepada wujubul wajibi. Tu dia panggil hukum bagi sifat. Hukum bagi sifat tu kena hukum bagi sifat tu, hukum bagi sifat wujubul wajibi. Wajib benda hak wajib. Lagi pula wastihalatul mustahili. Gitu tak? Wujubul wajib. Wajib benda hak wajib. Lepas tu mustahil. Istihalah. Kata tak benda mustahil. Nampak tak? Tentu dia panggil hukum bagi sifat. Dan umum takluk. Tu dia panggil hukum bagi sifat. Hak wajib. Hukum dia tu baik wajib. Wujub hukum akal. Wajib bukan hukum akal. Wajib bukan dia hukum akal. Kena kepada benda yang akal sudah menghukumkan kata benda tu wajib. Tu dia dah. Boleh. Dan umum ta'alluq. Tu kot tu. Dan segala hukum ketuhanannya. Hukum ketuhanannya. Tak kena. Buasa. Hukum sifat kena kepada wujubul wajib dan umum ta'alluq. Situ ya. Lepas tu hukum ketuhanan, mari sini. Dan hukum ketuhanan. Hukum ketuhanannya, hukum ketuhanan Allah Ta'ala. Iaitu hukum ketuhanan tu kena kepada istihalatul mustahili wa jawazul jaizi. Dan terkaya daripada sesuatu. Tu kot tu. Kalau tak ni tak kena. Hukum sifat wujubul wajibi, lagi pula umum ta'alluq. Hukum bagi ketuhanan kena kepada apa? Istihalatul mustahili dan juga jawazul jaizati, jawazul jaizi, lagi pula dan terkaya daripada sesuatu. Is maknal uluhiyyati istighna'ul ilahi an kulli ma siwa waftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Tu istighna Allah Ta'ala. Boleh dah. Gerak kita ni. Apa dah dah?
Lepas tu leslah hari. Leslah wala hari. Dan mengetahui, lagi atas pada kata mengetahui, dan mengetahuikan segala perkara yang membawa kepada mengetahuikan yang demikian itu, demikian hukum sifat, hukum ketuhanan. Wajib juga. Tu dia. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf kena tahu hukum gapo? Hukum sifat, hukum ketuhanan. Dan wajib juga kena tahu bagai hak membawa kepada tahu hak tu. Tubik kata ada wajib maqasid, ada wajib wasail. Apa dah tu dah? Hak mula-mula saat ni wajib maqasid, hak ni wajib wasail. Tu dia. Butuh naik, nak si pendek pula. Tu dia. Mana saat ni? Right dah tu. Dan mengetahui segala perkara yang membawa ia segala perkara tu kepada mengetahuikan yang demikian itu, demikian segala hukum sifat dan segala hukum ketuhanan. Gapo yang membawa bayar daripada segala barang yang bergantung dengan Rasul. Tu dia. Daripada barang yang bergantung dengan Rasul, maka tiada dikehendaki dengan mengenal Allah Ta'ala itu mengetahuikan hakikat zatnya zat Allah Ta'ala. Dan ya sikit. Zatnya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikian juga hakikat sifatnya. Tak kena tahu hakikat dia, tahu hukum dia. Bukan nak kena hakikat, tahu hukum dia. Apa dah tu? Kerana apa kata tiada, maka tafrid tadi tu, maka tiada dikehendaki dengan mengenal Allah itu mengetahui akan hakikat zatnya dan hakikat sifatnya, kerana tiada dapat mengetahui oleh yang baru akan hakikat yang qadim. Tu hakikat yang baru tak boleh nak tahu hakikat yang qadim. Bila kata yang qadim, yakni sama ada zat ataupun sifat. Nampak lah tu dah. Sama ada zat yang qadim ataupun sifat yang qadim. Yang baru nak kita tahu hakikat dia ni tak boleh. Tu dia. Habis situ. Maka tafriq, maka mengenal dan mengetahui itu, maka bermula mengenal dan mengetahui itu jazam. Jazam dengan putus. Jazam mana? Yang membetuli bagi waqi'. Tu dia. Tu dia dah. Jazam yang membetuli bagi waqi'. Nak tolak dia ni, nak tolak Yahudi Nasara, ya jazam dengan putus juga, tapi dia tak berbetuli dengan waqi'. Tu kok tu. Kita ni jazam yang membetuli bagi waqi'. Jazam tu yang hasillah oleh jazam itu hasil daripada dalil. Andalilin. Tu dia. Mari daripada dalil. Tu dia. Nak keluar tu baik ke apa? Nak keluar tu baik orang mukallid. Ya jazam dengan putus juga, tapi tak ada dengan dalil. Tu dia. Hak tu tak jadi dengan jalan turut ke. Buat sikit tak apa tu. Andalilin, yakni nak keluar orang mukallid. Tu dia. Maka orang mukallid berpegang betul bagi waqi' juga, tetapi tak hasil pegangan itu dengan dalil. Tetapi tak hasil pegangan itu dengan dalil. Tak ataupun tidak, tetapi tidak hasil pegangan itu dengan dalil. Tu dia. Habis situ. Tak payah dah. Bakat-bakat chair sikit apa kita semua ni bakat-bakat chair boleh sore tak apa dah. Arti kata jazam yang membetuli bagi waqi' yang hasil jazam itu daripada dalil tu.
I'tikad yang putus, yang mengenai, yang kena akan yang benar. Lagi pula i'tikad tu i'tikad yang jadilah oleh i'tikad itu jadi daripada tanda, daripada dalil yang menunjuk atas betul i'tikad itu. Tu i'tikad tu boleh daripada dalil. Dalil hak menunjuk kata i'tikad tu betul dengan wakil ngerti. Tu dia. Habis kat tu takrek dia nya. Maka wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf oleh mengetahuikan segala yang wajib, segala sifat yang wajib pada akal, pada hak Tuhan kita Azza wa Jalla, dan barang yang mustahil atasnya, atas Allah Azza wa Jalla, dan barang yang harus baginya, bagi Allah Ta'ala. Kita kena tahu benda ni. Tu dia. Wajib dah tu. Habis, sekat tu ke ada lagi. Dan demikian wajib atasnya, atas mukallaf, tiap-tiap mukallaf oleh mengetahui barang, mengetahuikan barang, membahagikan sifat-sifat barang mana yang wajib, ia barang wajib pada hak, pada zat segala rasul alaihi wassalatu wassalam, dan barang atas barang tu, dan barang yang mustahil ia barang atas mereka itu rasul, dan barang yang harus ia barang bagi mereka itu rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik tak ayah? Kata dia, dan bermutilah kata wajib di atas kita kena tahu sifat-sifat hak sakut dengan Tuhan, dan demikian juga sifat hak sakut dengan rasul. Hak Tuhan berapa? 20. Hak wajib 20. Hak mustahil 1. Hak harus. Hak rasul 4. Hak wajib 4. Hak mustahil 1. Hak harus. Campur semua tu jadi 50 akidah yang bersangkut paut dengan bersangkut paut yang mengandungi, yang tadammana, yang mengandungi dalam makna la ilaha illallah dan juga Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 41, Muhammadur Rasulullah 9 sifat. Campur akidah tu di dalam 2 kelima syahadah ada 50 akidah yang jadi sifat la iman yang kita nak i'tikad bertuhan kepada Allah, kena kerti benda ni. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf kena tahu. Dan bermula arti wajib pada syarak itu. Wajib pada syarak. Barang yang diberi pahala, ni wajib pada syarak. Ada wajib pada akal, ada wajib pada adat. Ia takut tukar. Sebab itu dalam Takribul Ikhwan, ayah D Allah yarham Abu Haji Abdul Qadir bin Wangah Sukar tu dia katakan tu. Orang tak erti hukum akal, orang tu tak berakal. Perkataan Imam Haramain rasa dah. Setengah ulama kata dak, bukan orang tak berakal, tak mahu nyata-nyata. Bahkan orang tu gila. Berat lalu lah katanya. Pak kita nampak bila juga online belaka, makan sah belaka, hak cuci belaka, tapi gila pak kita. Ini tak erti hukum akal. Siap lagu ni. Tu dia. Akal tak terima. Kena weh. Hujan biar marah. Gila dia ni. Tak erti hukum akal. Tak kata Tuhan kuasa nak buat lagu mana pun. Dia tak ada kan? Ya tu pergi matang tu baik ketah kat fang ria mah ya. Ya tak nak ria, tak buah ria, cocok-cocok. Geno. Makan keburuk. Apa tu baik ketah? Makan matang kat fang ria ni mah ni. Tak ada apa. Matang kat fang ria tu baik banyak orang tu. Dia jual biasa jadi kerak online ketah pun. Tak ada apa Tuhan tak kuasa. Ada Tuhan kuasa. Pada akal kena. Tak ada kena kau akal harus ya. Tak ada apa Tuhan kuasa. Buahnya nak tu baik pini nak tu baik ria. Ria tanah timung, buah tu baik ria arama ngerti biar. Kita bakat tanah timung lah tu biar deh. Sebab dia modok gala tu. Tahu mana takut buah tu baik ria ke arama ngerti kau kita. Okey pakak jual beli. Tanah timung buah tu baik ria. Tu dia. Kan ada apa-apa. Saya kuasa. Doa jadi pelat deh. Gapo pelat. Wah kanyi tak pada dengan Phong sah. Wah, hak ni hak sadar. Sana wah kanyi. Tak ada dengan Phong. Apa-apa lah sawahnya hingga dah. Tu dia. Ini juga tu. Timung ada ramak lah ke. Satu bah. Tengok Phong ada. Nak naik tak kalau naik itu menata itu je. Buah tak hanya. Song ada sasan ni jauh dia. Tukar ambil buah timung pergi kanyi. Kanyi tu timung sini.
Ya, ada pandai pada Tuhan. Ada. Enak biar. Yang hidup apa kanji, tutup. Menyatu suti tadi. Oleh dah. Tuhan buat wah kanji usan ni. Kalau buat sawah timur, maya tu tamu ke aku lebih. Itu dia. Muncul Tuhan buat sawah kanji, jatuh usan ni pedih bercakap dah. Maya tu tadi. Buat satu wah kanji dah. Tutup tak masuk dekat. Boleh nak tutup ni. Go tu. Tu. Sudah iktiraf lah benda tu saya buat. Kena lakon dah. Tu orang lakon dah. Itu je tak tahu. Satu. Dan bermula arti wajib pada syarat itu. Dan bermula arti wajib pada syarat itu ialah barang yang diberi pahala. Barang yang diberi pahala, yakni barang yang dijanjikan dengan beri pahala. Diberi pahala atas mengerjakan dia, yakni kerana mengerjakan dia kan barang, yakni oleh mukallaf. Dan dijanji seksa atas meninggal, yakni atas orang yang meninggalkan dia kan barang, yakni buat sikit meninggalkan, yakni dengan ketiadaan uzur. Kena tambah sikit lagi. Barang yang diberi pahala, yakni barang yang dijanji pahala, barang yang dijanji dengan beri pahala atas mengerjakan dia kan barang, yakni dengan ikhlas. Buat dengan ikhlas. Dan barang yang dijanji seksa atas meninggalkan dia kan barang, kata meninggal, yakni dengan ketiadaan uzur. Tu dah habis kat tu. Seperti mengetahui dengan ada Allah Ta'ala bermula demikian itu wajib syarak tu. Seperti mengetahui ia seorang dengan ada Allah Ta'ala. Dia tahu kata ada Allah Ta'ala ni, kita ni. Kalau tak pergi lagu tu berdosa. Ni kita tahu lagu tu, kita pergi lagu tu, dia boleh pahala. Maka dia beri pahala atas mengetahui itu. Mengetahui ada Tuhan tu. Dan diseksa atas ketiadaannya, ketiadaan mengetahui itu. Habis situ dah. Sekarang dulu Dan arti wajib pada apa ni? Dan arti wajib pada akal. Sekarang dulu dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Pakat cai oleh seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan barakatan thayyiban mutayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi